Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Gempak sahabat semua. Datuk Sani begitu marah ya dengan Parti Islam se-Malaysia, penunggangan agama ini. Mereka saling mengatakan, sering mengatakan bahawa mereka adalah parti yang suci, penuh dengan ulama, penuh dengan ustaz-ustaz. Tapi sebenarnya sahabat semua, ini yang agak membingungkan kita. Ya, kerana Parti Islam se-Malaysia ini pula yang banyak didapati bukan saja kalah saman fitnah kerana kebiasaan mereka menfitnah, juga ya kalah di dalam hal perihal memberikan rasuah kepada pengundi. Jadi menarik untuk kita dengar ya pencerahan daripada Datuk Sani berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton dan dengar sendiri bagaimana Datuk Sani ini begitu geram ya dengan geng-geng lebay ni. Kalau kita tengok dari segi sejarah, yang DAP yang dicakap macam-macam tu, tak pernah pun ada satu kawasan parlimen DAP yang dibatalkan kerana rasuah. Tetapi orang parti yang memperjuangkan Islam, yang memperkuda menunggangkan agama ni, dah dua dah dalam PR2015, Kemaman dan Kuala Terengganu. Akan datang lagi ni. Kemaman dan Terengganu. Lepas tu ada lagi beberapa yang kita filekan petition, terutamanya dalam PRN di Selangor contohnya. Confirm dia tak nak merayu, confirm dia mengaku dia rasuah. Komentar sikit. Ya, seperti mana yang kita ketahui, bila membicarakan soal kemenangan mutlak, sebenarnya itu bukan kemenangan mutlak. Bila mana yang berlaku hari ini pada pemilihan yang lepas, wang menjadikan sandaran utama dan juga TikTok yang memfitnah dan juga mengandaikan macam-macam fitnah yang dilakukan untuk mempengaruhi anak muda. Ini adalah antara kemenangan yang dihasilkan oleh Perikatan Nasional. Apabila berlakunya dengan katakan Islam suci, lepas ni parti Islam suci ni, tak mana yang suci ni? Tak mana yang suci ni? Kalaulah mahkamah yang mengesahkan dia tu dah menjadi jenayah rasuah yang berlaku dalam pilihan raya, mana mungkin kita membolehkan mengatakan bahawa parti suci, parti konon-kononnya parti syurga. Dengan syurga ni bapak dia punya. Yang kita sokong kita. Itu pujian. Itu pujian. Itu pujian. Kepala bapak tu pujian. Itu betul. Saya anggap itu bukan saja pujian, tapi saya anggap itu fakta yang benar. Jadi seperti mana yang kita nampak pada hari ini, dia mainkan sentimen sebegitu. Sebab tu dia di tempat rancangan Cimomo itu bicaranya begitu. Dia kata kami telah dizalimi undang-undang negara ni, undang-undang yang kolonial, undang-undang penjajah yang sekular, yang tidak Islamik, yang tidak ini semua membuktikan mahkamah tu yang diiktiraf. Kau angkat tangan ketika mengangkat sumpah, saya menjaga untuk mengakur kepada menjaga memelihara perlembagaan. Itu sumpah yang kamu buat. Apabila jenayah itu berlaku dalam isi pengisian perlembagaan, kamu dah langgar. Maksudnya kamu bukan parti suci, kamu parti durjana. Betul bila time dia pula salah. Kalau kita ambil kerajaan, time kita pula dia kata boleh ambil pula. Jadi berbalak-balak dia punya hukuman dan juga fatwa-fatwa yang mengarut-garut ni. Apa yang nak tegakkan di sini ialah sudahlah, jangan gunakan agama sebagai tunggangan. Kamu sendiri parti yang syarat dengan jenayah, yang syarat dengan melakukan fitnah. Bahkan ada yang kena saman yang banyak, yang kalah di mahkamah tu PAS. Betul. Dia buat fitnah, macam-macam fitnah. Bawa hari ni dia kata tabung haji dia Dasuki Rani tu berapa kali kena kalah saman, pun mengatakan bahawa ini undang-undang dunia, undang akhirat, kita akan berjumpa. Hari ni aset tabung haji diserahkan balik kepada tabung haji. Tak mana yang jual kat China tu? Mana yang letak muka? Muka dia bukan ada. Muka tak ada. Dia tak ada. Muka tak ada. Muka sial ni cumanya cakap benda yang fitnah kemudian minta tim Milo. Konon-kononnya nak minta bantuan. You dah manusia ni. You buat fitnah, you minta pula orang bayar dekat you. Saya nak mencarut banyak-banyak apa orang marah ni kita Yang bayar itu semua yang bersubhat lah tu. subhan lah. Ya. Fitnah berbayar. Fitnah berbayar. Fitnah berbayar. Itu sebab saya nampak beginilah ya. Tidak ada dia panggil general say dalam PAS itu parti suci, parti baik. Tidak. Itu sebenarnya masing-masing nak jadi perompak, penyamun, ambil duit judi, gunakan untuk pilihan raya daripada sini. Itu yang saya lihat, bahawa parti politik jangan
disampur adukkan dengan agama, itu sebenarnya mengkhianati ataupun melanggar sarana Rasulullah SAW. Sebab itu kita tengok apa yang kita buat hari ni. Ya, kalau kita buat Madani Hussein, baru ni dia kata apa, dekat Parti Putih itu Yahudi pula, macam Firaun. Firaun pula, Kelantan ni, negeri Kelantan ni, dia banyak ulama dalam semak ni, macam-macam ulama dalam semak ni, macam-macam. Dia punya definasi dia tu sebenarnya membuatkan orang jadi bukan, saya tak faham kenapa orang boleh sokong, boleh cakap tu orang takbir ni ayat besar, Allahu Akbar. Yang kamu ni bila dia buat fitnah begitu, kamu boleh kata kalau buat dasar baik, dasar Madani itu baik, 6 trust tu baik. Kita tengok apa yang dibuat Rasulullah. Saya bercakap berapa kali, tadi pun saya cakap benda yang sama. Dia perjumpaan dengan anggota Tekun tadi. Dia kata ketika Rasulullah berhijrah, ayat pertama dia bijak tanah Madinah. Dia kata beri salam. Salam ni perpaduan. Ini kerajaan ni sekarang ni perpaduan. Dan kerajaan hari ini untuk memastikan bahawa kedua beri makan. Beri makan maknanya berikan subsidi, beri selesai masalah beras, selesai masalah gula, selesai. Macam-macam itu berlaku dalam longgokan untuk kita nak beri makan. Itu cakap Rasulullah. Rasulullah bersabda. Yang ketiga barulah trust 6 tu. Yang dia kematapan dan sebagainya, itu adalah longgokan kita berserah diri pada Allah Ta'ala di waktu malam. Dah cantik dah. Yang kamu nak menentang tu pasal apa? Kita nak buat yang baik, selalu ditentang. Oh, ini tak boleh. Sehingga kan di parlimen ni Dr. Hussein, ingat tak yang kapal cakap ini mengundang kanser lah, buat minum rahmah lah. Ni apa punya sial pun kita tak tahu lah. Tapi itulah cerita yang berlaku dalam konteks kita nak beri kebajikan, kita nak beri kebaikan. Cakap apa pun, tandas sekolah pun macam hotel. Sekarang ni tandas sekolah macam hotel. Anak-anak dia ada dikasih untuk dipakai motivasi untuk mereka menjadi orang disiplin, orang yang menjaga kebersihan. Kebersihan itu separuh daripada iman. Yang kita duk kata tu pada menteri tandas, kepala otak kau selama ni kau buat apa? Kau buat apa selama ni? Itulah yang saya nampak bahawa retorik yang berlaku dalam Perikatan Nasional ni bukan saja hampas tetapi amat menjijikkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam isu tandas ni, perkara dia beri fokus yang lebih kepada kesejahteraan anak-anak kita pun dia jadikan itu sebagai masalah. Tetapi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, ramai anak-anak yang sekarang ni cost of living dah bertambah baik, suasana pun dah bertambah dari segi piping saja, plumbing. Jadi kita tengoklah bagaimana seriusnya Islam ni menganjurkan kebersihan. Jadi usaha PMX ni daripada sekecil-kecil tandas sehinggalah kepada masalah beras tak cukup. Beras tak cukup ni bukan di Malaysia je Dia sekarang ini merebak di banyak negara kerana faktor El Nino. Jadi ini pun dipersendakan. Jadi pada saya kita nak tanya Mak Hussein lah sebagai anak muda, menyampah ke tak menyampah dengan orang tua-tua yang perangai macam ni, asyik komplain tak habis-habis? Saya kalau isu tandas ni, kenapa mereka benci kepada tandas dah cantik, tandas dah bersih ni, kenapa mereka benci? Sebab yang benci kepada kebersihan itu adalah syaitan. Ya, betul. Mereka suka duduk dalam keadaan yang penuh dengan kekotoran. Ya. Bila kita buat kebaikan, mereka tidak dapat menerima kerana ia akan menghalang. Inilah betul-betul ustaz. Ustaz, betul-betul ustaz. Betul. Bila PMX mengambil satu inisiatif untuk memastikan tandas sekolah cantik, bersih dan dilakukan penambahbaikan supaya anak-anak kita pergi ke sekolah dalam keadaan selesa dan bersih. Dan ia digunakan bukan untuk penyokong kerajaan perpaduan. Amin. Anak orang PAH pun guna tandas yang sama. Amin. Anak orang DAP pun guna tandas yang sama. Dan ia melibatkan anak-anak kita. Sepatutnya bila sesuatu perkara yang memberikan keselesaan kepada anak dan generasi kita terima. Kalau kita tak boleh nak puji, jangan maki. Diam. Satu ketika dahulu, saya sebagai bekas pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, kadang-kadang kita curi masuk tandas guru. Sebab tandas guru lebih cantik, tandas guru bersih. Curi masuk. Sebab nak tengok tandas guru tu macam mana. Hari ini cikgu pula curi masuk tandas pelajar. Ini adalah satu perkembangan yang baik. Yang mana didikan awal itu bermula di sekolah rendah, di sekolah menengah. Saya orang Kelantan yang kononnya negeri Islami Mekah. Cuba pergi ke tandas-tandas masjid di Kelantan.
Ini kalau saya cakap, mereka akan tuduh saya hina Islam, hina Kelantan. Tapi pada hakikatnya, cubalah kita pergi ke tandas-tandas masjid di negeri Kelantan, yang mana tandas ni masjid pun kadang-kala tak terurus. Allah. Kenapa? Bukan salahnya Islam, salah kita. Apabila PMX membawa satu insentif ini untuk membawa kebaikan bermula di sekolah, iaitu sekecil-kecil hal, iaitu memberikan keselesaan kepada anak-anak kita di sekolah, sepatutnya kita sokong. Bahkan kita memberi cadangan supaya diperluas kepada premis-premis yang lain. Betul. Hospital, RNR, mana-mana tempat yang digunakan tempat awam itu perlu seperti sekolah, supaya generasi kita ini tahu membudayakan kebersihan, kerana dalam Islam itu kebersihan sebahagian daripada iman. Tu, saya pernah pergi ke Korea. Korea tidak ada air. Basuh najis dipakai tisu. Ya. Tapi tandas dia lebih bersih daripada negara kita. Sebab apa? Kita Islam, tapi kita tak guna Islam. Yang guna Islam Jepun, yang guna Islam Korea. Kita hanya tunggang jadi Islam. Kalaulah kita ni betul-betul guna Islam, negeri Kelantan adalah sebuah pentadbiran Islam yang patut dicontohi. Yeah. Biarlah pelancong-pelancong luar negara datang ke Kelantan untuk melihat pentadbiran Islam itu yang sebenar. Tapi bila kita hasyik mencari salah orang sendiri, salah sendiri kita tak nampak, inilah yang berlaku. Bagi saya, orang-orang macam ni sepatutnya tidak ada dalam muka bumi Malaysia ini. Saya harap orang-orang PAS, kalau kamu betul memperjuangkan Islam, kamu patut sokong apa yang dilakukan oleh kerajaan pada hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kamu betul berprinsip atas hak dan batil, bukan kerana parti, tetapi atas kerana agama kita adalah Islam. Amin. Terbaik sahabat semua, itu dia pencerahan padu daripada anak muda. Dan pertama kali kita melihat bagaimana Datuk Sani begitu geram, marah dengan lebay-lebay ini sahabat semua, yang kita boleh lihat dikatakan hanya pandai menunggang, menggunakan bangsa dan agama untuk tujuan politik semata-mata. Tapi dari segi percakapan, apa yang keluar daripada mulut mereka sahabat semua adalah sesuatu yang penuh dengan dusta, fitnah, tuduhan dan juga menghasut. Ya, memang sangat-sangat mengejutkan. Jadi terbaik sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Sekarang kita berjumpa lagi. Bye-bye.